kepada Allah Ta'ala itu pasti ada bahayanya, itu pasti ada akibatnya karena yang awak temo di dalam hidup dan kehidupan dunia, apalagi di akhirat. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ada aja awak kau dalam kehidupan. Kalau kamu buat pahala berfikir awak dulu. Babi akan buat pahala berfikir awak dulu. Contoh mereka pagi Jumat ke pengajian mereka apa nyati tu? Paindak. Tu berfikir nama tu. Padahal pai mengaji itu, pai menghadiri majlis ilmu itu adalah suatu kebaik. Salam-salam lah fikir tu siapa lah gak guru pagi kau gak lah. Tu tidak boleh. Paindak. Akhirnya tu ke sana. Tak jadi pain. Itu. Tiba membuat suatu kesalahan, tiba membuat suatu dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang tak lawa apa fikir. So dia maka buat tak? Lakukan tak? Ada lo tak semacam itu. Berfikir kan membuat dulu suatu dosa, suatu maksiat kepada Allah. Kadang-kadang mereka apa nyati langsung sekali menceritakan aib keburukan saudara-saudaranya. Padahal menceritakan aib dan keburukan saudara-saudaranya itu adalah pelanggaran ataupun dosa. Tak dosa ke Allah Ta'ala dulu Pak. Menceritakan aib saudara, menceritakan keburukan saudara itu bukan dosa kepada Allah. Dosa kepada yang kena buat citon dulu. Lebih bahaya lo ibu-ibu dosa kepada manusia daripada dosa kepada Allah. Kadang-kadang kalau manusia tu masalah keteknya apanya sampai mati kadang-kadang kan. Ada manusia macam itu. Topik ke orang macam itu awak buat salah. Macam apa kat cidua? Kalau ke Allah Ta'ala tu rumahnya sudah awak berbuat tu tadi, sudah awak berbuat dosa ke Allah Ta'ala. Lalai je lah apa je lah dosa kepada Allah Ta'ala. Tu apanya awak? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, inni tubtu ilaika ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa den ya Allah. Sesungguhnya den bertaubat kepada Engkau ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Habis kan hidup. Tapi kalau kayak manusia baik kau tengoklah manusia lalunya ada lah bagai memang habis. Kadang-kadang habis di situ je. Kan itu ya? Tak ada konang dek manusia kan? Adonan baik kau. Iya, sudah awak kau mencita ni, nyo menyakiti, nyo maafkan seseorang kau tadi. Tentu dia wang abialah. Ndak dibai dosa kau wang mencita ni nyo. Lah, kau wang menzolimi nyo ndak dibai dosa dek. Adalah awak kena macam itu mak kan ya? Biarlah. Sahih dia kan? Itu makanya hati-hati. Apalagi kesalahan dosa terhadap manusia. Namanya tadi dia sampai mati tak konang dari dunianya. Kan ya dia? Apa payah kau mak? Walaupun awak lah minta maaf ke inyo, kemudian orang tu tidak memaafkan, Allah tetap tidak memaafkan awak. Maka kau hati-hati awak terhadap sesama manusia kan? Kayak siapa je lah. Kayak keluarga dokek, kayak keluarga jauh, kayak masyarakat, kayak tetangga. Maka hati-hati awak. Ketika le maafnya cioknya awak lah awak akui kesalahan awak. Dia ciok dia minta mohon dan ciok. Potang dan citon aja. Potang dan zolimi aja. Le aja maafkannya indahnya. Maka Allah Ta'ala tidak mampu ni dosa awak dulu. Coba bayangkan. Kalau Allah Ta'ala tidak ada contoh apa je lah dosa mereka. Ampuni Allah Ta'ala. Maka dalam hal itu
apalagi le terhadap dosa-dosa sesama manusia. Tapi awak beko ada temanya orang yang tak pe maaf ketek jur. Ba urusan awak suak di akhir. Ni awak kan melangkah ke serugo so dia dulu nyo amalan awak memang elok. Tapi bermasalah awak dengan seseorang. Nenoci itu ndak lupa maaf ketek dia. Ni kan melangkah ke serugo tadi deh. Lulenya malaikat Ridwan. Cai sianu tu dulu. Apa mancing orang di akhirat? Kan itu ya. Sebanyak itu umat mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah Muhammad yang terakhir, sampai manusia yang terakhir, itu dia tompek untuk berkumpulnya. Di situ dia awak kan mancing uang. Ndak bagus itu. Iko berisan uang nang umbai je sodo. Ndak ada cerita dulu. Kok ada informasi sok di akhirat? Kepada manusia-manusia, bapak-bapak, ibu-ibu yang nak umbai siko barisannya, buat bendera nak umbai. Senanglah ibu-ibu mancai. Kan itu ya? Iko batabaran. Sesuai dengan posisi masing-masing. Ondek nak seketek mancai manusia di padang mahsyar tu nak seketek poya ada rumah. Maka ibu-ibu jemaah sekalian, dalam masalah perkara maksiat dan dosa di dalam hidup dan kehidupan, sebelum awak terjerumus, sebelum awak jatuh kepada maksiat dan dosa kau tadi, artinya ndaknya kau dapat awak pikir-pikir ulang dulu. Zambun salah satu dosa itu 3 macam ya Rasulullah. Dalam mutar hadis itu, dosa itu 3 macam. Zambun yaghfiru, dosa yang diampuni. Yang kedua ada zambun la yaghfiru, dosa yang tidak diampuni. Yang ketiga zambun matruk, dosa yang ditinggalkan di Allah. Masalah perkara dosa, masalah perkara maksiat di dalam hidup dan kehidupan kok dapat memang sebelum melaksanakannya itu berpikir panjang awak dulu. Jangan beko otak konang itu beko lakukan langsung, jangan. Ada bahayanya, ada akibat dosa di dalam hidup dan kehidupan. Menurut Al-Quran dan hadis, paling tidak ada ompek bahaya dosa dan maksiat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa-apa akibatnya go Ustaz? Apa-apa bahayanya go? Yang pertama, akibat dosa yang awak lakukan itu baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Contoh apa? Jola koci obeko kesalahan dan dosa itu sudah awak lakukan itu, apa yang kena awak temo, yaitu akan menghitamkan hati. Dia sudah awak ambil dosa tu mak. Langsung awak menemo daripada Allah Taala. Allah Taala akan menghitamkan dia nak dia sonang tu ambil dosa dan ambil maksiat kata bapak ibu, ibu-ibu jemaah sekalian. Sudah ambil dosa dua langsung minta hitam di hati kali itu. Lah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apanya Rasulullah, innal abda iza aznaba zamban kana nutatan sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya manusia itu apabila dia telah melakukan zamban satu dosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Maka akibat daripada satu dosa itu, kata Rasulullah, akan memunculkan, akan menimbulkan satu bintik hitam fi qalbihi, di hati. Langsung kono kali bintik hitam di hati awak setelah ambil dosa. Fa in taba minha, maka jika manusia itu bertaubat setelah melakukan suatu dosa itu, sokula qalbahu, maka ilang lo bintio hitam. Salat kepada Allah Ta'ala, baik minta ampun kepada Allah Ta'ala. Salat kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Salat kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Setelah itu, maka cenderung apa jadi? Walaupun tadilah datang bintik hitam, maka sokula qalbu, hilang bintik hitam dua kali.
Bisa hilang. Tapi dengan jalan tadi bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Jalan-jalan itu. Fa in zada zadat, kalaulah dosa itu makin bertambah, maka bintik hitam di hati itu bertambah pun. Cik dosa, cik bintik hitam, 2 dosa, 2 bintik hitam, 5 dosa, 5 bintik, 1 dosa, 1 bintik hitam. Maka aku tengok akibat yang pertama. Kalaulah hitam dalam Al-Quran ni jalan Allah Ta'ala le. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghisawa wa lahum azabun azim. Dia tinggal Allah Ta'ala dulu. Sesungguhnya Allah telah menutup khatamah itu menutup. Allah Ta'ala itu menutup pintu hati. Qulubihim, hati mereka. Begitu jo pandangannya, matanya ditutup oleh Allah Ta'ala daripada kebenaran. Dia kalau dosa mak, kalau awak lope-lope je, tu ditutup dia Allah Ta'ala mata, tak nampak dia awak mana nan elok, mana nan buruk, nampak dia awak tu. Nya ditutup dia Allah Ta'ala mata go. Apa nampak dia awaknya? Nan salah-salah. Nan buruk-buruk itu tu nan nampak dia awak. Kalau mata awak ditutup dia Allah Ta'ala daripada kebenaran. Kemudian wa ala sam'ihim, jua menutup telinga mereka. Dia kalau masalah ucapan-ucapan mereka nak antu awak mana yang benar mana yang salah. Artinya lebih cenderung awak lebih menanggung perkara-perkara yang mendatangkan maksiat kepada Allah. Kalau telinga gua awak lah ditutup oleh Allah Ta'ala, kok akibat dosa awak kalau ndak awak perhatikan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, artinya santai jawabnya. Jalannya, Pak. Esok di akhirat awak apanya jawab. Kalau santai di dunia dibayar oleh Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim. Dicap deh, ditutup langsung deh. Nah, maka akibat itu tu walahum azabun azim. Akibatnya itu azab mulai dari dunia sampai di akhir, sampai ke akhirat nanti. Jadi ibu-ibu jemaah sekalian, sebagai akibat perbuatan dosa dan maksiat yang pertama, apa yang kena awak temo setelah melakukan itu, Allah datangkan bintik hitam di hati. Yang kedua, akibat dosa dan maksiat baik kepada Allah Ta'ala maupun kepada manusia akan menggelisahkan hati. Kosan setelah awak melakukan dosa baik kepada Allah, apalagi kepada manusia, apa akibat dan awak temu datang dunia go sudah membuat dosa tu menggelisahkan. Maka kalau ada awak gelisah aja dalam kehidupan mak, ndak amu tonang ketek juga dah. Ndak amu tonang. Kau ndak bapiti ke dah? Lah, ndak bapiti awak gelisah ke dah mak? Ndak bukan dek awak ndak bapiti isau kaki ke dah. Kosan yang membuat duit gelisah, yang membuat pikiran awak ndak amu tonang dalam hidup dan kehidupan, kosan itu akibat dosa awak. Semakin banyak dosa, semakin gelisah dalam kehidupan awak. Semakin banyak dosa, semakin ponyong dalam hidup dan kehidupan. Kok banyak piti? Itu banyak dosa bekon deh ya Allah.